Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar. Jadi pada hari ini cikgu akan ajar tentang asas sains komputer tingkatan 3 bab 3.1 iaitu pembangunan algoritma, tapi kita fokuskan kepada linear search. Okey. So, apakah objektif pembelajaran? Objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran pelajar dapat mengenal pasti ciri-ciri search dan menulis sedikit dan melukis carta alih bagi linear search sahaja. So, penerangan ini adalah berdasarkan contoh yang terdapat di dalam buku teks. Okey. So, ciri-ciri search. Sebelum kita pergi pada linear search, kita tengok apakah ciri-ciri search. Search ni dia ada dua tau. Satu linear search, satu binary search. Tapi hari ni cikgu akan fokuskan tentang linear search sahaja. Bagaimanapun kita tengok apakah persamaan dan juga perbezaan kedua-duanya. Okey, persamaan linear dengan binary search ini kedua-duanya ialah proses untuk mendapatkan sesuatu item yang tertentu yang terkandung dalam satu senarai. So, kedua-duanya persamaannya ialah kedua-duanya nak mencari ataupun mendapatkan satu item yang terdapat dalam senarai tersebut. Okey, so apakah perbezaan yang pertama? Linear ni dia menggunakan teknik untuk mendapatkan item dalam satu senarai secara linear. Tapi kalau binary search dia melibatkan keputusan dua pilihan. Kamu mungkin tak faham, tapi setelah cikgu terangkan nanti kamu akan faham. Okey, tapi kalau linear search ni dia sesuai digunakan pada senarai dengan item yang sedikit. Sebab dia mencari secara linear, jadi dia sesuai untuk item yang sedikit saja ataupun senarai yang pendek saja. Tapi kalau binary ni dia sesuai dengan item yang banyak. Okey, senarai yang panjang. Okey, perbezaan yang ketiga, item dalam senarai tidak perlu diisih. Kalau linear ni tak perlu diisih. Diisih ni maksudnya kita susun. Okey, tak perlu disusun secara menaik. Tak perlu disusun secara urutan terlebih dahulu. Kita boleh terus cari sahaja tanpa kita perlu susun senarai tersebut, isih senarai tersebut. Tapi kalau binary, kita kena isih dahulu secara menaik. Okey. Perbezaan yang keempat, linear search ni sebab dia cari secara linear, dia tidak efisien dan memakan masa kerana teknik ini menyemak setiap item dalam senarai. Tapi kalau binary, dia lebih efisien dan menjematkan masa berbanding dengan linear kerana binary search ni dia tidak perlu semak satu persatu. Okey, setiap item dalam senarai tu. Okey, so itu ialah perbezaan antara linear dengan binary search. Okey, so ini ialah konsep dia. Okey, tadi dia kata apa? Linear search ni dia mendapatkan item dalam satu senarai yang linear. Okey, apa maksud satu senarai yang linear ni? Okey, so cikgu akan terangkan konsep dia. So, langkah yang pertama, katakan situasi dia, Milia ni dia nak mencari buah mangga. Okey, dia nak mencari buah mangga. Macam mana nak cari buah mangga? So, ini ialah senarainya. Okey, so ini ialah senarainya. Okay, so langkah yang pertama, dia bermula dengan cara yang pertama. Adakah ini buah mangga? Oh, bukan. Ini bukan buah mangga kan? Jadi dia akan pergi yang kedua. Adakah ini buah mangga? Oh, bukan. Jadi dia akan pergi yang ketiga. Adakah ini buah mangga? Oh, ini ialah buah mangga. Jadi carian dihentikan. Okey. Tapi kalaulah ada lagi, kita tak tahu kan dalam senarai tu ada ke buah mangga lagi kan. Jadi dia kena cari lagi adakah buah mangga sampai senarai tu habis. Okey, so ini ialah linear. Linear tu maksudnya dia cek satu per satu. Okey, sebab itulah dia kurang efisien dan dia memakan masa. Okey, so linear ni itu dia punya keburukan dia, kelemahan dia. Okey, itu ialah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, cikgu Adila ingin nama murid yang memperoleh markah 90 dan ke atas. Okay, so sekarang kita ada 27 orang pelajar. Okey, so cikgu kena carilah satu persatu. Adakah ini lebih 90? Ya. So kalau ya, letakkan dia dalam satu senarai. Ini adakah 90? Tidak. Ini adakah ya 90 dan ke atas? Ya. So keluar, dia akan cek satu persatu. Adakah 90? Adakah 90? Adakah 90? Adakah 90? Ya. So dia akan keluar. Adakah 90? So dia akan cek satu persatu sampailah senarai itu habis. So memakan masa tak? Ya, dia memakan masa. Okey, tapi senarai ni awak nampak tak? Dia tidak diisih pun. Okey, senarai ni tidak pun diisih. Markah ni tak pun diisih. Okey, so itu ialah linear search. Okey, so maka outputnya akan keluarlah seperti ini.
Okey, seterusnya ialah menulis hidukut dan juga melukis carta alih. Okey, so kita ada situasi seperti ini. Kita ada satu senarai dan nombor yang kita nak cari ialah nombor 18. Okey, yang langkah yang pertama kita perlu faham proses linear search tu bagaimana. Okey, so langkah yang pertama ataupun proses yang pertama ialah kita mula dengan item pertama dalam senarai. So item pertama dalam senarai ialah nombor 10. Bandingkan item carian dengan item pertama. So kita buat perbandingan nombor 10 ni sama tak dengan nombor 18. Jadi tak sama kan? Jika nilai item carian tidak sama dengan nilai item pertama, langkah 2 hingga langkah 4 perlu diulang dengan item yang berikutnya dalam senarai. Dan carian tamat apabila item carian diperoleh atau apabila semua item telah pun disemak. Jadi itu ialah proses linear search. Tapi bagi situasi ini nombor 18 ni ada satu saja dalam senarai kan. Jadi carian tu akan tamat apabila item carian itu diperoleh. Okey, so langkah yang kedua, kita perlu menulis sidukut dan juga melukis carta alih. Tapi sebelum kita buat sidukut dan carta alih, kita perlu kenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Jadi pemboleh ubah yang terlibat kita ada 4. Okey, apakah 4 itu? Iaitu L. L ini adalah senarai yang mengandungi 10 item dengan nilai-nilai L0 sama dengan 10. So, L ini ialah senarai. Okey, apakah senarai yang ada tu? 10, 82, 5, 18, 27, 15, 44, 100. Kemudian ada 42 dengan 99. Tapi dinyatakan dekat sini dengan nilai L0 sama dengan 10. Okey, so maksudnya dia bermula dengan indeks kosong. So 0, 1, 2, 3, okey, sampailah dekat sini 9. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, T ialah pemboleh ubah mewakili nilai item carian. So T ialah sama dengan 18, nombor yang kita nak cari tadi. I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai, manakala N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item. So, berapakah bilangan item yang ada dekat sini? 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so ada 10 item dekat sini. Okey, so ini ialah sidukut dia. Macam mana sidukut ni berfungsi, okey, beroperasinya macam mana. Okey, so sekarang kita buat mula. Kemudian senarai L. Okey, so ini ialah sidukut. Cikgu akan terangkan bagaimana sidukut ini dilaksanakan. Okey, so kita ada mula setkan senarai L sama dengan, okey, so ini ialah senarai dia. Kita isytiharkan pemboleh ubah. Tadi cikgu dah terangkan pemboleh ubah dia ialah L, I, N, T. Okey, N sama dengan 10 iaitu bilangan item dalam senarai. Kemudian I sama dengan kosong. Okey, so kita mulakan I sama dengan kosong. Okey, so seterusnya masukkan nilai carian T. Okey, so T sekarang ialah 18. Okey, T yang kita nak cari ialah nombor 18. Okey, tengok ni, for I kurang daripada N. Okey, I kurang daripada N. Okey, I tadi berapa? I sama dengan kosong. Okey, adakah kosong kurang daripada N? N berapa? N ialah 10. Benar kan? So, kalau benar, dia buat perbandingan. Adakah Li sama dengan T? Okey, Li berapa? Kosong, betul? So, L kosong adakah sama dengan T? T berapa? 18. Okey, so tengok tadi dinyatakan L kosong ialah 10. Okey, sebab macam ni dia bermula dengan indeks kosong. Okey, so kita tulis dulu dia punya indeks sampai habislah. Okey, so ini 99 ni indeks 9 lah. Okey, so ini indeks 8, ini indeks 7, ini indeks 6. Okey, so adakah L kosong ni berapa? 10 kan? 10 adakah sama dengan 18? Okey, tak sama. So bila tak sama,
bila tak sama dia akan, jika tidak ni, okey, kalau tak sama dia akan kira I sama dengan I plus 1 yang ini, okey, I sama dengan I plus 1. So I sekarang berapa? 0 tambah 1 sama dengan 1. Okey, kemudian dia akan pergi semula di atas ini. Okey, pergi ke langkah yang nombor 7. Adakah 1 kurang daripada 10? Ya. Ya kan. Jadi I berapa? 1. L1 sama tak dengan 18? Berapa L1 ni? Nombor 82. Okey, so 82 sama tak dengan 18? Tak sama kan? So ini salah. Dia akan pergi ke I sama dengan I plus 1. I sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, so cikgu buat petak macam ni lah. Okey, supaya kamu boleh lihat. Okey, kemudian dia pergi pula ke bawah ni. Okey, adakah 2 kecil daripada 10? Benar. Kemudian dia buat perbandingan lagi. Adakah L2 ni sama dengan 18? L2 ni berapa? 5 kan? So 5 ni sama tak dengan 18? Tak sama. So bila tak sama dia akan pergi I sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Okey. Kemudian sekarang I ialah 3. 3 adakah kecil daripada 10? Ya, jadi L3 sama tak dengan 18? L3 berapa? 18. So 18 ada tak? Sama tak situasi ini? Sama. So ini betul kan? So kalau betul dia akan papa. Okey, papa apa? So kalau betul dia akan pergi ke sini lah. Papa item ada dalam senarai. Okey, item ada dalam senarai. Okey, kemudian dia pergi mana? Langkah 9. So langkah 9 ialah tamat. Okey, jadi situasi ini diguna pakai, sidukut ini digunakan apabila hanya ada satu item sahaja. Okey, hanya ada satu item carian sahaja dekat dalam senarai. Okey, kalau awak tengok dalam senarai ni nombor 18 ada satu saja kan. Tapi kalaulah nombor 18 tu ada dua, contohnya nombor 18 tu ada selepas nombor 99, okey, contohlah, okey, 99 lepas tu ada nombor 18, ada lagi nombor 18, sidukut dia berbeza. Okey, maksudnya dia kena cari sampai habis. Okey. Okey, berdasarkan sidukut ini, berdasarkan situasi ini, nombor 18 ni ada satu sahaja dalam senarai. Kita tukarkan sidukut ini kepada carta alih. Okey, so cara kita nak tukarkan sidukut pada carta alih, kita buat dulu bentuk dia. Okey, so mula bentuk dia bujur. Setkan senarai ini, kita buat set kan. Kita tetapkan senarai tersebut. Dia punya carta alih bentuknya ialah rectangle. Okey. Isytihar pun rectangle. Bila kita buat setkan ini juga rectangle. Okey, so bila masuk maksudnya ni. Okey, trapezium ni. For I kurang daripada N, bentuknya ialah diamond shape ni. Okey. Jika Li sama dengan T, ini juga bila ada perkataan jika, bentuknya ialah diamond shape ini. Papar. Okey, papar bentuk dia ialah trapezium, sama dengan input. Okey, input output bentuk dia macam ni. Okey, kira I sama dengan I plus 1, bentuknya ialah rectangle. Okey, jika I lebih besar sama dengan N, so bila ada perkataan jika, bentuk diamond shape. Papar bentuk dia ialah ini. Okey, dan last sekali tamat. Okey, so bila kamu dah mengenal pasti bentuk carta alih, setiap baris dalam sidukut, kita transferkan dia ke dalam carta alih seperti ini. Okey, so mula dekat sini. Okey, setkan senarai, nampak ni dia pergi ke sini. Okey, isytiharkan pun boleh ubah. Setkan N sama dengan I, dia pergi di sini. Okey, kemudian masukkan nilai carian T. Okey, dia terus ke langkah yang ketiga ni. Okey, kemudian jika I kecil daripada N, yang ini jika dia pergi ke sini, dia buat perbandingan.
Okey, sekiranya tidak sama, so tidaklah dia buat I sama dengan I plus 1. Kemudian dia buat perbandingan lagi, adakah I kecil daripada N. Okey, so kalau ya, dia buat perbandingan pula antara nombor carian dengan nombor dalam senarai. So langkah ini berulang. Okey, sekiranya jumpa Li sama dengan nilai carian, jadi dia akan papa item dalam senarai, kemudian akan tamat. Okey, tapi sekiranya langkah ini telah pun berulang tapi tak jumpa pun nombor tu, okey, maksudnya dia akan pergi ke tidak ini dan dia akan papa item tiada dalam senarai. Okey, kemudian akan tamat. Okey, situasi ini sekali lagi cikgu ulang, situasi ini adalah sekiranya senarai, okey, jawapan untuk carta alih dan silukut ini berlaku apabila dalam senarai ini nombor carian hanyalah ada satu saja. Tapi kalau nombor cariannya lebih daripada satu, nombor 18 ni, contohnya nombor 18 ni ada 2 kali dalam senarai, dia punya silukut dan carta alih berbeza. Okey, jadi ini pula ialah penerangan bagi setiap nombor ini, 1 sampailah nombor 7. Okey, so itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.